أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Talhah bin Ubaidillah, satu orang manusia yang pernah dijamin oleh Rasulullah ahli syurga. Tak mati lagi, Nabi jamin dah, dia ni ahli syurga. Iman dia tuan-tuan, bukan iman semayang subuh 6.30 ni, hak ni nah. Bukan hak semayang, hak puasa sunat setahun 3 hari ni, bukan. Nabi melihat iman itu, iman Talhah yang dipamerkan di hadapan Rasulullah sepanjang hidup dia, maka Nabi pun sebut Talhah min ahli jannah, ahli syurga. Sa'ad ibn Abi Waqqas juga di kalangan ahli syurga. Ketika mana suasana dalam keadaan yang begitu getir, umat Islam diserang hendak serentak, kesemua saf tentera mujahidin berpecah teruk, semua berlari secara rawak kerana diserang hendak. Di kalangan 700 orang sahabat yang kekal melekat di kiri dan kanan Rasulullah waktu itu, dua itu adalah nama yang saya sebut tak sah, Talhah, dan yang keduanya Sa'ad. Banyak tak nama Talhah dalam masyarakat kita? Talhah jarang. Padahal Talhah ni cerita dia memang cukup hebatnya. Talhah bin Ubaidillah. Talhah, bohlah nama cucu Talhah. Kerana setiap manusia akan dipanggil oleh Allah dengan namanya di dunia. Nama dia dan nama ayah dia Allah akan panggil di padang mahsyar. Talhah. 2 daripada 700 sahabat. Waktu bila ni tuan-tuan? Waktu kemuncak yang kena serang hendap tu. Waktu kena serang hendap, kemuncak tu pang, tinggal 2 orang aja tengah-tengah. Bersama di kiri dan kanan Nabi, Talhah dan juga Sa'ad ibn Abi Waqqas. Kejadian ni beberapa minit aja. Hak kejadian kata semua sahabat berpecah ni menuju ke arah yang berlainan hanya dalam beberapa minit saja. Yang kekal dengan Rasulullah, Talhah dan Sa'ad ibn Abi Waqqas yang duduk di kanan dan kiri ataupun depan dan belakang, mempertahankan tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa minit ni lah tuan-tuan, waktu 700 tentera Islam berpecah arah, berlarikan diri sebab diserang ni, waktu itulah tentera musyrikin menyerang Rasulullah. Waktu 3 orang. Waktu itulah musyrikin 5 orang daripada sini, 3 orang daripada sini, 12 orang daripada sini, 6 orang daripada sini, semua mai tengah-tengah. Sebab motif pertama peperangan Uhud ialah membunuh satu tubuh yang bernama Muhammad ibn Abdullah. Yang ni tak boleh sebab dia pun duk berlawan. Dia kata, aku melihat-lihat Rasulullah daripada jauh. Anak panah dilepaskan daripada semua sudut tetapi tidak mengena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi tapi dia pergi mana? Orang panah pergi tu, pergi tu. Panah tu. Nah, tuan-tuan bayang tengok. 3,000 waktu tu semua menuju ke Nabi. No, walaupun dia ambil masa, dalam masa 5 saat, 10 saat pakai duk pi, pakai duk rumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itulah Utbah ibn Abi Waqqas. Siapa dia Utbah? Dia ni bukan Islam. Dia ni saudara kandung kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas. Adik-beradik, abang ataupun adik, saya tak tahu. Kan sebab Arab dia tak guna abang ataupun adik, dia guna akh. Bila akh ni kita tak boleh nak beza. Kalau adik pun dia guna akh, kalau abang pun diguna akh. Akhu Sa'ad, saudara kandung Sa'ad. Sa'ad ibn Abi Waqqas mempertahankan Rasulullah dan dia adalah ahli syurga yang dijamin oleh Nabi. Abang dia, kita kata abang lah, senang nak cerita. Utbah ibn Abi Waqqas adalah juga orang yang paling hampir bukan mempertahankan Nabi. Diangkat seketui batu, dia baling ke muka Nabi SAW. Kena muka Nabi. Walaupun dalam peperangan Uhud Nabi memakai perisai sebanyak 2 lapis. Hukum akal kata kalau tidak memakai perisai, hukum akal kata mati. Rasulullah akan wafat. Dalam perang Uhud, hukum akal kata kalau Nabi tak pakai perisai 2 lapis, mati. Dengan batu pertama yang dibaling oleh Utbah.
Kan tetapi dalam perang Uhud, Rasulullah memakai 2 lapis perisai daripada atas sampai ke bawah. Perisai kan, tuan-tuan tengok cerita Hollywood tu, memang dia ada topi dah. Topi dia, lepas tu ada baju. Topi, kemudian baju. Dekat mata ada tempat nak tengok, kemudian di leher ada tempat, ada satu lagi. Di sini kosong. Bukan kosong, maksudnya ada ruang tu lah. Dia nak masuk baju tu. Kan? Kat sini dia selalunya ada macam getah tu. Ataupun dia ada macam jaring besi. Dia tak besi, dia jaring ya, tang ni. Dia jaring, tang ni. Tang ni siapa yang boleh pancung tepat boleh lah tang ni. Jadi Nabi pakai. Utbah ibn Abi Waqqas, dah tak ada orang kat Rasulullah waktu tu, dalam beberapa minit tu tak ada orang, dia pergi dekat, dia capai satu batu besar, dia baling, kena betul muka Nabi. Kena muka kan, walaupun pakai, maka keluar darah meleleh daripada topi besi Nabi, meleleh turun darah. Jadi apa tak tahu ini? Nuhak dalam kepala Nabi, jadi apa tak tahu ni? Sahabat tak tengok ni, darah turun ni meleleh. Talhah bin Ubaidillah dan Sa'ad ibn Abi Waqqas, tinggal 2 orang je duduk pertahan Nabi. Gigi hadapan sebelah kanan bawah turut tercedera. Gigi siapa? Gigi Nabi. Gigi mana? Gigi depan. Atas ke bawah? Gigi bawah. Gigi bawah. Sebelah kanan maksudnya belah ni. Gigi depan, bawah, belah kanan. Sini. Batu tu kena muka, patah gigi. Patah gigi. Darah turun daripada daripada bawah topi besi yang dipakai oleh Nabi SAW. Kemudian manakala serangan Abdullah bin Syihab menyebabkan dahi baginda terkoyak, seorang lagi pula maka tok lagi kena kepala Nabi, dalam ni terkoyak kepala Nabi, bukan terbelah 2 macam tu, tapi macam kena benda keras dah tuan, dia jadi kan, dia jadi kesan terkoyak tu di kepala Nabi SAW. Kemudian bibir bawah Nabi juga terluka. Kemudian datang seorang lagi. Ini nama-nama yang mencederakan Rasulullah. Mereka ni nasib mereka macam mana di padang mahsyar, wallahu a'lam. Umat Rasulullah ni kan, kita alhamdulillah Allah hadiahkan iman kepada kita, alhamdulillah. Tuan, ni kalau duduk tempat ni nak jadi apa tuan? Duduk tempat ni, duduk di tempat Utbah ibn Abi Waqqas, hak baling batu kena muka Nabi berdarah. Kalau duduk di tempat Uthman ni, duduk di tempat Abdullah bin Syihab ni, hak pukul kepala Nabi, terbelah kepala Nabi, berdarah meleleh turun. Ini nama-nama ni. Dan nama yang paling masyhur sekali, nama yang paling masyhur dalam perang Uhud, yang paling banyak mencederakan Nabi, nama dia Ibnu Qami'ah. Ibnu Qami'ah, Abdullah ibn Qami'ah. Malam ni kita dengar lah. Dia ni yang paling terkenal sekali, menunggang kuda, dan dia seorang yang bengis. Dia mai dekat dengan Nabi, dia hentak bau Nabi SAW dengan pedang dia. Kuat. Dah tak ada orang. Dia mai, dia hayun pedang dia, pom, dia bagi bau Nabi. Dia katok bau Nabi, dia katok bau Nabi dengan pedang dia. Kesan pukulan itu dirasakan oleh Nabi selama sebulan, walaupun tidak mengoyakkan baju besi Nabi SAW. Selain daripada dia hempuk bahu Nabi SAW, dia juga menghentakkan dengan kuat pada pipi Nabi, sekali lagi kat pipi. Nabi pakai topi besi, tapi dia hentuk dekat topi besi itu. Dengan apa? Wallahu alam. Ketika mana dia menghentam muka dan pipi Rasulullah, waktu itulah ada 2 besi terbenam dalam pipi Nabi ni. Terbenam. Waktu sahabat buka helmet, topi besi tu, sahabat tengok 2 besi ni terbenam. Masuk dalam. Darah lagi laju. Tadi kepala dah terbelah dah sikit, kepala Nabi. Kemudian di dahi pun terbelah dah. Di pipi terbenam. Gigi patah. Muka tuan-tuan. Ini baru tang muka. Darah duk turun laju ni. Ketika Ibnu Qami'ah, Abdullah bin Qami'ah ni, dia mai hentam muka Nabi, bahagian pipi ni, terbenam besi tu masuk dalam pipi Nabi. Dia kata, wahai Muhammad, kalau nak tahu, akulah Ibn Qami'ah. Dia punya bangga waktu tu, daripada kalangan 3,000 orang tentera-tentera Quraisy, dia salah seorang yang boleh meluka parahkan Rasulullah. Lepas dia bagi luka parah, Nabi dia kata, wahai Muhammad, nak tahu siapa buat hang ni? Aku Ibnu Qami'ah. Dia kata.
Yang buat kamu, yang cederakan kamu, Ibnu Qami'ah. Sambil dia buat lagi Nabi. Allahu Akbar. Waktu itu Nabi kata apa? Semoga Allah mengecilkan kamu, wahai Ibn Qami'ah. Aqma'aka Allah. Nama dia tu Qami'ah. Qami'ah ni maksud dia kecil, hina lah. Macam dia macam mana? Kurang lah, maksud dia kurang. Nabi pun kata, Nabi kata aqma'aka Allah. Semoga Allah mengurangkan kamu. Maksudnya Allah yang akan menghina kamu. Kemudian sambil mengesak darah, maka Nabi SAW pun menyebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, kaifa yuflihu qaumun, macam manalah satu umat nak berjaya, khadabu wajha nabiyihim, mereka memandi darahkan muka Nabi mereka, wa huwa yad'uuhum ila rabbihim, dalam keadaan Nabi itu menyeru mereka kepada Tuhan mereka. Yang paling banyak darah waktu itu yang mana tuan? Kepala Nabi SAW. Kawasan paling sensitif ni kepala. Kawasan yang paling sensitif kita ni kepala kita. Ni tang ni paling sakit sekali. Tang muka yang paling sakit sekali. Boleh mati, boleh pingsan tang muka ni. Maka Nabi sebut dengan Allah ni. Nabi kata macam manalah mereka ni nak berjaya. Kerana mereka telah memandi darahkan muka Nabi mereka dalam keadaan Nabi itu menyeru kepada Tuhan mereka. Allah Ta'ala buat turun ayat surah Ali Imran ayat 128. Bila Nabi sebut je ni tuan, waktu duk kena ni, darah seorang Nabi mula mengalir daripada tubuh badannya yang mulia. Mengalir turun ni. Bila Nabi sebut ayat yang saya sebutkan tadi, maka turun ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Wahai Muhammad, bukan urusan kamu untuk menentukan keadaan mereka selepas ni. Ni kira ayat tegas daripada Allah Azza wa Jalla. Allah kata tak apa wahai Muhammad, serah kat aku. Sama ada aku nak mengampunkan mereka ataupun aku akan mengazab mereka dengan azab yang pedih, kerana mereka adalah orang-orang yang zalim. Apabila Allah buat turun ayat tu tuan-tuan, sebagai respon kepada ucapan Nabi bagaimana kaum ni nak berjaya, mereka memandi darahkan wajah Nabi mereka, sedangkan Nabi itu mengajak mereka hanya untuk kembali kepada Tuhan mereka. Allah Ta'ala buat turun ayat ni. Apa jawab Nabi tuan? Nabi pun jawab, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunkanlah kaum dan umatku, berikanlah hidayah kepada umatku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Ampun lagi nak waktu tu, dalam keadaan darah dah penuh kepala dah. Bukan kena terbih tuan, no? Kita kena terbih batu besar ni pun berdarah ni. Lepas tu dia berdengung kepala ni, sakit punya sakit, tak tahu nak kata datang tu, bengkak sang ni dah. Kena terbih dengan batu. Saya pernah kena dah tu yang cerita tu. Main biasa kecil-kecil dulu kan, main kawan terbih, kena tang ni dengan bengkak, lepas tu turun darah sikitnya. Lepas tu dia sakit berdengung, tak boleh jalan. Sakit tak boleh jalan. Kena di kepala. Waktu tu tak kawan lah, orang Melayu kan. Tak ada kawan lah dengan hang setahun kan, tak mau kawan lah dengan hang. Tak kawan lah kan, keli-keli sikit tak kawan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas dilukakan kepalanya, selepas dipatahkan giginya, dilukakan bibirnya, ditenggelamkan 2 besi di dalam pipinya, ketika Allah Subhanahu wa taala nak mengazab umatnya, Nabi masih lagi berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka. Ya Allah, ampunkanlah umat aku ya Allah, kerana mereka tidak mengetahui. Nabi kata sebab tak tahu. Tak apa ya Allah, mereka tak tahu. Maafkanlah mereka ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Begitulah tinggi sifat sabar